Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid, dan seterusnya hadirin dan hadirat tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana dengan kesempatan yang ada pada malam ni dalam sesi kuliah yang kita kata antara maghrib dan isyak, yang mana masanya agak ringkas, kita akan isi dengan satu perbincangan yang berkaitan ilmu akidah, yang mana perbincangan ini berkait juga dengan kebudayaan dan kepercayaan yang mana ada dalam sesetengah kalangan orang Melayu. Dan tajuk kita yang hamba pilih pada malam ini ialah ruh manusia. Ruh kita lah menurut sunnah Nabi SAW dan kefahaman orang Melayu. Cuma oleh kerana tajuk ni terlalu besar, banyak sangat perbincangan yang ada di bawah tajuk ini, jadi yang pilih satu bahagian saja, iaitu untuk merungkai satu isu yang mana berkaitan kepercayaan sebahagian orang Melayu yang percaya bahawa ruh orang mati ni boleh kelik semula, ataupun isunya kepulangan ruh orang mati. Kepulangan ruh orang mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asal kepada perbincangan malam ini adalah salah satu dapatan dalam tesis yang hamba baru saja selesai, alhamdulillah, yang mana tajuk asal tesis yang mana dikemukakan di Universiti Malaya dalam bidang hadis. Asal tajuknya ialah hadis-hadis tentang ruh. Hadis tentang ruh yang terdapat dalam Al-Kutub Al-Tis'ah. Jadi tuan-tuan, sebagaimana mungkin tuan-tuan tahu belaka dah, dalam banyak-banyak kitab hadis ada lebih kurang 9 yang dianggap kitab yang paling utama. Jadi kajian hambanya cari sebanyak mungkin hadis-hadis yang terdapat dalam 9 buah kitab hadis ni, ipung, lepas tu kita bahas, kita letak dalam tajuk-tajuk tertentu dan dibahaskan. Kemudian juga dalam kajian yang sama, oleh kerana Universiti Malaya ni style dia nak kajian dalam bidang hadis ataupun bidang Quran ke apa-apa ke, yang penting pada masa yang sama ada unsur-unsur kajian semasa ataupun merungkai masalah yang ada dalam kalangan masyarakat. Jadi hamba pilih satu isu, iaitu sebahagian daripada kajian ini adalah kajian keperluan, kajian terhadap keperluan membangunkan garis panduan representasi unsur ruh dalam filem seram di Malaysia. Jadi itulah asas silah kepada apa yang hamba nak sebut pada malam ini. Jadi nak tengok bagaimana ruh-ruh orang mati ni diletakkan dalam cerita-cerita hantu yang ada dan yang diterbitkan di negara kita. Nak bincang hal tu kita kata semula lah. Cumanya kita ambil poin yang mana berkait dengan kepulangan ruh orang mati. Kepulangan ruh orang mati ni dikaitkan dalam pelbagai aspek lah. Nanti kita akan cerita, cumanya sebagai mukaddimah untuk berbincang tentang ruh.
adalah satu isu yang sangat besar, kerana ruh termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat, unsur ataupun makhluk Allah Ta'ala yang mana kita tahu dia ada tapi tak nampak. Kita tak nampak, kita tak dengar pun bunyi dia, ataupun tak boleh nak hidu, tak boleh nak pegang, tak boleh nak rasa. Dia ada dengan kita, tapi semua panca indera yang Allah Ta'ala beri kita, 5 panca indera yang ada tu tak mampu untuk kita capai. Makhluk nama dia ruh, dia ada dalam badan kita, cuma duk mana tak tahu juga. Tak tahu juga. Yang kedua, hak pelik yang misteri ada pada kitanya ialah akal kita. Akal. Jadi ada 2 makhluk yang Allah Ta'ala cipta, ada pada diri kita, tapi kita tak mampu nak capai secara 100% tentang 2 makhluk ini. Maka tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa lemahnya manusia. Bendanya ada dengan kita, tapi kita sendiri tak boleh nak cerita banyak tentang benda tersebut. Jadi hamba pilih sahaja nak sebut pada malam ni ialah tentang ruh. Yang mana ruh adalah satu unsur yang halus, dan ruh ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana tak banyak diperkatakan tentangnya. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang ruh. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa ruh yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah ruh yang mana menjadi sebab kepada kehidupan manusia. Maka apa jawapan yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu termasuk daripada urusan-urusan Tuhanku. Ni jawapan biasa, jawapan basic yang mana kita kalau nak bercakap suatu perkara hak mana tak banyak pengetahuan kita tentangnya, maka kita kata Allah lebih tahu tentang perkara tersebut. Ataupun kita rumuskan yang kedua, nak bercakap tentang ruh mestilah didasari dengan dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Tidaklah wahai manusia kamu diberikan ilmu melainkan hanya sedikit sahaja. Secara umum ilmu manusia sikit, khususnya ilmu manusia tentang ruh yang ada pada badan kita. Bapa hamba kata terlalu luas, kerana kalau kita nak bicara tentang ruh, ia melibatkan beberapa dimensi alam, yang mana kita tahu kita ni akan bergerak daripada dimensi, daripada alam pertama, alam kedua, ketiga, sampailah alam akhirat, sehingga manusia itu masuk ke destinasi dia hak terakhir, sama ada masuk syurga ataupun neraka. Jadi tuan-tuan nak bicara tentang ruh ni banyak aspek lah. Sama ada di alam ruh, asal penciptaan ruh, daripada apa ruh dicipta. Kemudian perjanjian ruh dengan Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian pindah kepada alam yang kedua, alam yang mana disebut sebagai alam rahim. Sewaktu manusia pada peringkat janin, masa kecil lagi tu, mari malaikat khusus tiupkan ruh dalam janin tersebut, sehinggalah pada masa tu manusia barulah memiliki status manusia hak sebenar. Kihnya ada ruh pada janin itu. Semasa tak ada ruh, belum lagi dikira sebagai manusia hak sebenar. Sebab tu ayah-ayah semua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama membezakan status janin hak gugur sebelum ditiupkan ruh dengan selepas ditiupkan ruh. Kehormatan sebagai seorang manusia hanya ada pada janin yang telah melepasi 4 bulan ke atas. Kihnya kehormatan yang ada pada ruh tersebut.
Tu kita bahas mula. Cumanya nak raya ada perbincangan khusus tentang ruh yang ada di alam rahim. Kemudian ruh berada di alam dunia yang mana kita berada sekarang. Apakah fungsi ruh terhadap diri kita? Ada fungsi tak, ada kesan tak kepada diri kita di samping kita hidup? Apakah benda-benda hak lain yang ruh boleh pengaruhi diri kita? Yang mana kadang-kadang di samping tu kita dengar perkataan nafsu, an-nafs. Kadang-kadang disebut sebagai nafsu dalam bahasa Melayu. Kemudian tuan-tuan, hamba nak sentuh hari ni ialah ruh di alam barzakh. Ruh di alam barzakh, setelah ruh itu berpisah secara keseluruhan daripada jasad dia, menyebabkan badan asal dia tu, yang mana dia duduk sebelum itu, mati, tak berfungsi. Kemudian yang terakhir, ruh di alam akhirat. Setelah berlaku tiupan sangkakala yang kedua, ruh yang mana berada di alam barzakh ditiupkan semula ke dalam tubuh hak baru, menyebabkan badan tu hidup selama-lamanya dan tak mati dah sampai bila-bila. Jadi inilah rumusan kalau kita nak bicara tentang ruh, daripada alam pertama, kedua, ketiga, sampailah ke hujungnya. Kemudian nak bicara tentang kepercayaan Melayu tentang ruh pun sama juga, pelbagai aspek juga kalau kita nak bicara. Jadi tuan-tuan, aspek yang hamba pilihnya, okey, sila. Ya, sebentar doktor. Ada orang tutup lampu, takut bos tu. Boleh tolong boleh tolong, hamba tak nampak macam. Tak apa. Baca dia. Okey, besar. Ada pengumuman sikit sedingit, ada lampu kereta tak tutup. WHP 9174. WHP 9174. Jadi minta pergi tutup lampu kereta dia lah, takut habis bateri. Okey, terima kasih. Okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak bicara tentang apa orang Melayu percaya tentang ruh pun banyak juga. Macam-macam kepercayaan yang ada dalam kalangan orang Melayu ni. Jadi yang pertamanya, ruh dibincang dalam kepercayaan yang berkaitan dengan adat kematian. Orang Melayu ni ada hak dia percaya, hak kait dengan adat kematian. Bila berlaku kematian, apa kena buat? Di samping praktikal tu, perbuatan daripada pertama menguruskan jenazah, mandinya, sapa ke tanahnya, selepas tanahnya apa. Di samping perbuatan amali itu, ada di sana kepercayaan. Dan itulah yang kita akan fokus malam ni. Di samping itu juga terdapat perbincangan kepercayaan orang Melayu ni hak sabit dengan ruh dalam pantai larang. Kemudian kepercayaan tentang ruh, orang Melayu juga ada kait pasal pengubatan ataupun ilmu perubatan. Gapo orang Melayu hak buat maiteri apa bagih dan sebagainya, tu tempat kita lah. Kemudian seni bela diri, orang Melayu dia ada seni silat. Di samping demo bersilat secara zahir, ada juga yang disebut silat batin. Belajar silat batin pada masa yang sama, kadang-kadang ada amalan khusus dan sebahagiannya melibatkan silat seru. Silat seru, dia panggil ruh orang mati mari masuk dalam badan dia. Nak jadi gapo? Hang tua. Dia panggil hang tua. Nak jadi gapo? Hang jebat. Jadi hang jebat. Jadi sungguh, serupa sungguh. Betul ke tu ruh hok masuk dalam badan dia? Kemudian tuan-tuan, yang berikutnya ialah melibatkan kesenian. Ruh juga digambarkan boleh masuk dalam badan orang yang nari, khususnya tarian apa? Kuda kepang. Adalah, maksudnya sebelum buka gelanggang, sebelum buka pentah dia tu, dia mau japi dulu, panggil ruh-ruh ahli-ahli seni hak dia mau kenal, kemudian dia mau startlah upacara ataupun permainan kuda kepang. Dia banyak lagi lah tarian-tarian hak mana ada di negara kita.
Kemudian ada juga laninya budak-budak main panggil ruh orang mati. Di asrama misalnya, kalau mungkin tuan-tuan tahulah, ada permainan panggil ruh orang mati, ataupun disebut dalam bahasa orang putihnya spirit of the coin. Spirit of the coin. Dia panggil, dia guna papel dia tu, dia letak huruf-huruf tertentu, dia panggil, dia berlakulah kerasukan. Biasanya histeria asrama dah. Konon-kononnya ruh orang mati masuk dalam badan mereka. Kemudian yang terakhirnya, ruh juga dibincangkan dalam ilmu tasawuf, yang mana sebahagian orang Melayu percaya bahawa masih ada ruh-ruh orang mati, khususnya orang hak khamak, orang-orang hak dianggap mempunyai keramat, mampu membantu mereka. Sebab tu ada amalan mitok dan puja kubur, ataupun memberi salam kepada yang dipanggil syekh ataupun sayyidi fulan. Wisalah kau syekh ni, wisalah kau syekh tu. Konon-kononnya syekh hak dia sebut tu, hak dia kenal tu adalah ruh-ruh orang khamak, dia boleh tolong dia. Ataupun ruh-ruh, misalnya Nabi Khidir, dia kata Nabi Khidir tu hidup lagi, dia mengaji silap dengan Nabi Khidir. Macam-macam lagi kalau nak bincang tentang apa yang dipanggil ruh-ruh dalam ilmu tasawuf ni. Hak betul tu hamba tak kisahlah. Cuma sebahagian pengikut yang dipanggil tarikat ataupun sebagainya mempercayai ada ruh-ruh tertentu, ruh-ruh orang istimewa yang dipanggil wali kutub, wali abdal, wali aghwas dan sebagainya. Demo ni dianggap ruh-ruh orang mati ni mentadbir alam ni. Jadi itu bukan perbincangan kita. Perbincangan kita pada malam ni hanya khusus saja kita nak ambil, iaitu kepercayaan orang Melayu bahawa roh orang mati itu balik. Balik. Bila orang Melayu percaya roh kelik, setakat hamba ingatnya, jumpanya, ialah yang pertama, roh dianggap oleh orang Melayu balik sekitar 40 hari pertama kematian dia. 40 hari pertama, ataupun sebahagiannya menganggap 7 hari pertama. Dia kata roh orang mati, arwah tu ada duduk di kalangan keluarga sekitar 40 hari pertama. Maka bila percaya lagu tu tuan-tuan, apa yang berlaku, orang-orang tua hak ada, hak hidup ni akan pesan kepada anak-anak mereka, kata jaga adab lah. Sepanjang 7 hari ni jangan tengok TV. Betul ke tak? Jangan tengok TV. Apa? Kadang-kadang demo tu tak rayak apa, tak boleh tengok TV. Maka tuan-tuan, sebenarnya di atas kepercayaan kata roh kelik, maka dianggap kalau tengok TV ke, suka-suka ke, dianggap supaya kita lupa dah ke dia. Macam seolah-olah dia tahu apa kita dak buat. Sebenarnya dia didasari oleh satu kepercayaan roh orang mati itu ada lagi sekitar keluarga dia sepanjang 40 hari. Maka dalam masa itulah ahli keluarga ni bersungguh-sungguh untuk melakukan kenduri arwah. Kenduri arwah. Kerana untuk menggembirakan roh yang ada di sekitar mereka. Konon-kononnya dengan membuat upacara ataupun baca Quran, tahlil dan sebagainya, itu boleh memberi manfaat, menggembirakan roh yang ada di sekitar mereka. Kemudian kesan daripada kepercayaan hak pertama ni tuan-tuan semua, dibuat kenduri yang mana agak grand, agak luar biasa meriah dia pada hari ke berapa? Ke 40 lah. 40. Sebahagian masyarakat kita panggil budak-budak tahfiz, mari khotel dah, khotel sekali khotel atau beberapa kali khotel. Sebab apa ambil hari 40? Kerana dalam kajian hambanya ataupun asas kepada kepercayaan ini, sampai hari ke-40 maka roh itu akan dihantar ke alam barzakh. Akan dihantar ke alam barzakh. Jadi seolah-olah pada 40 hari yang pertama roh itu belum lagi
di alam barzah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak orang percaya lagu ni kadang-kadang dia mutu pesan kata cermin tu kena tutup. Cermin rumah-rumah kita hak banyak tu, semua tu kena tutup belaka. Apa kena tutup? Kerana takut roh gelik, dia tengok muka dia sendiri, dia kejut. Jadi sebab itulah ada pesanan orang tua supaya ditutup semua cermin yang ada dalam rumah selepas berlaku peristiwa kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya ialah pada setiap hari Khamis roh dikatakan akan kelik ataupun pergi ke kubur dia pada setiap hari Khamis. Sebahagian masyarakat kita menjadikan hari Khamis sebagai hari untuk dia ziarah kubur. Dan kalau hangpa tak silap, ada satu WhatsApp sebaran dalam WhatsApp kita tu, dia kata ada hadis dalam Sahih Bukhari kata roh ni kelik hari Khamis, maka kita kena banyaklah ziarah kubur hari Khamis. Bila kita cek dalam Sahih Bukhari, tak ada pun hadis tu. Tak ada pun hadis tu. Jadi tahap orang pelawak dengan nama hadis ni, siapa sanggup kata ada dalam Sahih Bukhari. Daripada sebaran itu, mungkin ada sebahagian kita percaya dia pergi ziarah lah. Kemudian daripada kepercayaan yang sama, hari Khamis itu berlanjut sampai ke malam Jumaat. Maka adalah pesanan-pesanan orang tua, katanya kalau makan malam Jumaat tu kena buat kena tinggal sikit. Jangan makan belaka semua lauk ada dapur tu, tinggal sikit. Kita tanya apa? Kadang-kadang tak royak. Sebenarnya dia didasari oleh satu kepercayaan ruh kelik malam Jumaat dan ambil ataupun makan daripada makanan yang ditinggalkan. Mungkin amba percayalah tuan-tuan semua ada dalam masjid ni orang ngaji-ngaji belaka, tak percaya pun benda ni, tapi nak ayatnya ada dalam kalangan masyarakat kita. Yang seterusnya ialah ruh dikatakan ataupun dipercayai keliknya pada awal Ramadan. Maka keluarga ni bersungguh-sungguh dah melakukan sedekah, melakukan kadang-kadang kenduri arwah pada akhir Syaban menjelang Ramadan, bertukar-tukar makanan di antara jiran-jiran dan sebagainya, konon-kononnya untuk disedekahkan pahala kepada orang mati. Soal nak sedekah pahala tu cerita lain lah. Cumanya dia ataupun orang-orang ni memilih hari untuk berbuat kebaikan tadi tu, memilih pada akhir Syaban ataupun pada awal Ramadan kerana beranggapan ruh tu kelik pada masa tu. Dan tuan-tuan yang terakhirnya, masa yang dikatakan ruh kelik ialah pada malam 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Sebab itu kalau kita kaji lebih mendalam bapa orang Melayu ni, pada asal dia 10 malam terakhir pasal pelita. Apa pasal pelita? Kerana dulu-dulu ataupun yang tercatat dalam buku-buku lama, konon-kononnya pada 10 malam terakhir inilah ruh balik nak tengok keadaan ahli keluarga. Ada tak di kalangan ahli keluarga ni hak sedekahkan amalan kepada mereka, doa istighfar kepada mereka. Jadi ruh tu kelik. Maka cara untuk memudahkan perjalanan ruh tu kelik, maka pakat pasal lah pelita sekeliling rumah. Konon-kononnya nak mudah kenal rumah, mudah jumpa. Allah ni amba percaya lah, Allah ni dok dah, tak ada dah orang beranggapan begitu. Dan lampu jalan pun banyak dah. Jadi pelita ni zaman-zaman dulu ada istilah 7 likur. Dia ada lah istilah itu. Dan kemuncak ruh baliknya ialah pada malam raya. Pada malam raya
maka dipesan kepada budak-budak, kata malam raya ni jangan duk gembira sangat, kena teringat, kena ingat kau orang mati dah. Betul ke tak? Seolah-olah mereka sedang melihat kita. Jadi tuan-tuan, ni kepercayaan yang ada lah, kepercayaan yang ada dalam masyarakat kita. Dan berakhir Syawal ataupun selepas hari raya, ruh itu dikatakan kembali ke Lauh Mahfuz, kembali ke alam dia lah. Jadi tuan-tuan, inilah yang ada dalam masyarakat kita, masa-masa yang dikatakan ruh kelip. Mungkin ada lagi hak lain, tapi hamba pilih 4 saja hak agak terkenal di kalangan kita. Kemudian yang seterusnya ialah apa dikatakan ruh tu kelip. Sebab apa? Kelip tu buat apa? Macam-macam lah, ikut kepercayaan. Dia sebahagian daripada kepercayaan ininya dimasukkan dalam cerita-cerita hantu di Malaysia ni. Dia percaya, maksudnya pengarah-pengarah filem ni, orang jawab filem ni, dia tahu, dia kaji gapo masyarakat fikir, maka itulah yang dia masuk dalam karya-karya masing-masing. Jadi tuan-tuan semua, seperti hamba sebut tadi, yang pertama ini ialah ruh dikatakan balik 40 hari yang pertama. Dia ada cerita awak gitu. Ada cerita dia gambarkan ruh orang mati itu kelip selama 40 hari, lepas 40 hari dia hilang dah. Nama ceritanya dipanggil hantu kapcai. Hantu kapcai. Mungkin sebahagian tuan-tuan semua tengok cerita tu. Tapi tak betul lah, tak betul. Yang keduanya ialah orang kata ruh ni tak diterima oleh bumi. Tak diterima oleh bumi. Betul ke? Sebenarnya tuan-tuan, hak sebenarnya kita sebutnya ialah ruh tak diterima oleh langit, bukan bumi dah. Hak betulnya ruh tidak diterima oleh langit. Sebabnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf, Allah gambarkan kepada kita keadaan ruh-ruh orang jahat dalam firman-Nya, walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan angkuh daripada menerima kebenaran. La tufattahu lahum, tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Abwabus sama. Jadi tuan-tuan, proses ruh ni bila tubik daripada badan manusia akan dibawa oleh 2 malaikat. Kalaulah ruh tu seorang mukmin, dia akan dibawa ke langit pertama sampai ke langit ke-7 untuk menerima keputusan daripada Allah Ta'ala. Dia berada di Illiyin, tempat yang mana ruh-ruh mukmin dimuliakan. Tetapi berbeza dengan orang jahat. Ruh-ruh orang jahat sampai langit pertama tu kena reject dah, teruk dah, kena atas ke badan dia semula, dan lepas gagal dalam soal malaikat Munkar dan Nakir, atas ke sijin, menerima hukumnya di alam barzakh, yang mana tempat yang khusus bagi mereka dinamakan sebagai sijin. Jadi nak ayatnya tak sampai langit pertama, kena reject lalu, kena reject lalu. Jadi hamba simpulkan di sininya, orang kata kalau ruh orang jahat bukan tak diterima oleh bumi, yang sebenarnya tidak diterima oleh langit. Langit pertama pun tak lepas dah. Sebab tu tuan-tuan semua, bila kita cerita bab Isra' dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj, kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Nabi Adam alaihi salam berada di langit yang pertama. Nabi Adam alaihi salam diceritakan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj berada di langit yang pertama. Sebab langit pertama inilah yang mana dia boleh tengok semua zuriat dia. Bila tengok zuriat yang mana berjaya dimasukkan ataupun menjadi orang mukmin, maka Nabi Adam suka. Bila lihat zuriat dia gagal jadi orang kafir dan sebagainya, maka Nabi Adam sedih.
Sebab itulah Allah Ta'ala takdirkan Nabi Adam alaihissalam diletakkan di langit yang pertama, tak diletak atas-atas lagi, supaya dia boleh tengok lalu. Kalau siapa langit pertama, ruh siapa langit pertama tu dia boleh tengok lalu. Sama ada mukmin ataupun kafir. Jadi bagi orang Melayu, siapa-siapa dikatakan buat jahat dah, maka orang-orang itu sebut jasad tak diterima oleh bumi. Jadi yang nak sebut pada malam ni, jasad dia tak diterima oleh langit. Yang ketiga tuan-tuan, ada anggapan, ada kepercayaan bahawa roh ni kelip untuk melihat jasad dia ataupun keluarga dia. Dan khususnya jasad-jasad yang belum diuruskan. Maksudnya mati tak ada orang tahu dia mati. Maka ada kepercayaan dia klik semula nak tengok tubuh dia. Apa aku tak boleh pergi alam barzah lagi. Rupa-rupanya tubuh dia tak sudah lagi, belum diuruskan. Dan itulah yang banyak kali dimasukkan dalam cerita-cerita seram di Malaysia. Tak betul berlaku. Semua tu tak betul berlaku. Sama ada jasad itu diuruskan ataupun tidak, ruh tetap ke alam barzah. Yang seterusnya ialah tuan-tuan semua, ada yang beranggapan ruh ni boleh dipergunakan ataupun dijadikan sebagai khadam, dipuja dan dijadikan sebagai khadam. Ada diistilahkan sebagai badi mayat dan sebagainya. Jadi antara ruh-ruh yang ada, yang terkenal di kalangan orang Melayunya, yang dijadikan sebagai khadamnya ialah toyo lah, toyo. Toyo tu dalam kalangan orang Melayu kita anggap sebagai atu lah kan. Tapi asas silah kepada toyo ni dalam budaya kita, dalam budaya kita, hak tak betulnya ialah ruh budak yang mana budak ni budak laki, dan dia mati malam Jumaat, dan dia anak sulung. Jadi Tok Bomo ni cari kubu-kubu budak yang mana memiliki sifat-sifat tadi, maka dipujalah mayat itu, lalu ruh dia dijadikan sebagai khadam. Tu orang Melayu panggil toyo. Sebenarnya hakikat sebenarnya jin berlaku. Tapi anggapan orang Melayunya ia adalah ruh yang dipuja. Kemudian tuan-tuan semua, kematian ataupun ruh ni dianggap kelik semula apabila seorang tu mati dalam keadaan tak normal, belaga. Orang Melayu percaya tempat-tempat kerah ni, tempat-tempat berlaku kemalangan ni, ngosek dah. Apa ngosek? Nampak ada orang litah situ. Tu salah tuan-tuan. Walaupun dia berupa sebagai orang mati, sebenarnya hak litah-litah tu siapa? Adalah jin. Tapi orang Melayu percaya lagu tu lah. Bila mati belaga, mati bunuh diri, mati kena bunuh, maka menjadi sebab untuk ruh tu mari klik ngosek dah. Tempat hang ngosek. Dan yang terakhirnya ialah antara sebab ruh baliknya ataupun digambarkan ruh tu ngoseknya ialah ruh pengamal ilmu hitam ataupun ilmu sihir. Ruh Tok Bomo hebat zaman-zaman dulu. Orang nampak, orang kampung duk nampak semua. Jadi timbullah anggapan bahawa ruh dia kelik, ruh dia balik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah secara ringkasnya apa yang orang Melayu percaya tentang kepulangan ruh. Jadi kita nak bahas perkara itu, kita akan bahas berdasarkan beberapa dalil dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang ayatnya gapo hamba sebut sebelum ni tu tentang kepercayaan orang Melayu terhadap kepulangan ruh, semuanya tak betul, ataupun kita kata khurafat. Perkara-perkara karut dalam agama ni kita panggil khurafat. Kita tengok dalam Al-Quranul Karim, antara dalil yang kita boleh simpulkan di sininya, kalau boleh ambil gambar kau, penting dalil-dalil ni yang mana kita boleh jawab kepada orang percaya ruh kelik.
Jadi dalil-dalil Al-Quranul Karim ini kita hamba jumpanya ada 12 tempat. 12 tempat dalam Quran yang mana membatalkan kepercayaan ruh kelip. Boleh kita gunakan dalil-dalil ini untuk membatalkan kepercayaan ruh kelip lepas dia mati. Lepas berlaku kematian. Yang pertama, kalau kita nak pecah yang 12 ni, yang pertamanya yang pertama ialah saat kematian. Bila berlaku kematian, maka ruh minta lah nak kelip. Ruh minta nak kelip, diberi peluang kedua nak hidup pula. Bila? Mula-mulanya saat berlaku kematian. Minta lah nak kelip dah. Masa baru-baru mati minta nak kelip, tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Antara dalilnya ialah dalam surah Al-Mu'minun. Firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Telah datang, apabila datang kepada mereka kematian, maka pada masa itulah kata mereka, rabbirji'un, wahai Tuhan, tolong buat kelik semula, tolong bagi aku peluang untuk kembali semula ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Barangkali peluang kedua itu aku boleh gunakan untuk buat amal soleh. Minta kelik. Allah Ta'ala beri tak kelik? Allah Ta'ala kata, kalla, tak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tak sesekali dibenarkan kepada mereka untuk balik ke alam dunia. Kerana di belakang mereka ataupun dalam terjemahan lain, di hadapan mereka ada barzakh, ada satu tembok yang menghalang ruh-ruh ini untuk pulang ke alam dunia. Jadi tuan-tuan semua, perkataan barzakh itu dalam bahasa Melayu kita sebut barzakh juga. Hakikat sebenarnya kalau kita hurai lebih lanjut, dia adalah seperti tembok, ada dinding supaya jaga antara alam dunia dan alam barzakh. Tak boleh kelik dah lah. Boleh dia anggap ruh keliknya kerana ada barzakh. Kemudian ayat yang terkenal yang kita biasa baca, Tuan-tuan Imam biasa bacanya ialah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah Ta'ala suruh kita belanja harta banyak-banyak sebelum datang kepada kamu saat kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bila mati itulah barulah seseorang itu sedar bahawa selama ni kurangnya pahala. Wahai Tuhan, tolong tangguh sedikit, tolong beri peluang sekali lagi nak kelik semula. Barangkali di sana aku berpeluang untuk bersedekah, fa'as-saddaq wa akum minas salihin. Barangkali fa'as-saddaq, aku bersedekah, belanja harta banyak-banyak dan aku jadi orang yang soleh. Kemudian tuan-tuan, kategori yang keduanya, ruh ni duduk di alam barzakh pun minta kelik pula. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Allah Ta'ala dah tetap dah siapa mati tak boleh kelik dah sampai bila-bila. Kemudian manusia ni minta pula kelik sewaktu mereka berada di padang mahsyar. Menyesalnya kerana tak guna peluang kehidupan ini, peluang pertama dan terakhir inilah, maka dia minta peluang lagi walaupun manusia itu berada di padang mahsyar. Antara dalil yang kita boleh sokong pernyataan ininya ialah dalam ayat As-Sajdah yang kita sama-sama hafal, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan ingatlah kamu wahai Muhammad, seolah-olah kamu sedang melihatnya ketika mana orang yang berdosa
dalam keadaan menyesal di pada mahsyar, tunduk belakang kepala. Pada masa tu mereka kata Rabbana absarna, wahai Tuhan kami percaya dah. Kami tengok dah neraka depan kami ni, kami percaya dah bahawa hidayah yang dibawa oleh para rasul itu benar. Dulu kami tak percaya, sedangkan sekarang kami dah lihat, kami dengar. Farji'na na'mal salihan, tolong buat klik semula, nak balik sekali lagi ke dunia. Inna muqinun, kami ni dah yakin dah bahawa benarnya Islam, benarnya hidayah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi hangpa pilih-pilih sikit. Kemudian nak klik tu, siapa dalam neraka pun minta klik pula. Tahu? Menyesalnya manusia, menyesalnya ruh, menyesalnya jasad yang mana tak guna peluang. Misalnya dalam surah Fatir Allah Ta'ala sebut, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Orang dalam neraka ni duduk tepik belakang. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا, tepik belakang kerana terlalu seksa dalam neraka. Apa yang disebut oleh mereka ialah Rabbana akhrijna, wahai Tuhan tolong keluarkan kami daripada neraka. Dan bila kami diberi peluang kedua pula, kami akan buat amal soleh, yang mana amal soleh dulu kami tak pernah buat, lepas ni kami nak buat. Jadi tuan-tuan semua, permohonan nak klik ni dah dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Pada saat kematian, semasa ruh di alam barzakh, di padang mahsyar, dan dalam neraka, semua tempat-tempat ini Allah Subhanahu Wa Taala takwi belaka ruh-ruh ni klik. Jadi bolehlah kita beranggapan ruh klik. Kemudian antara contoh-contoh dalam hadis, jadi hamba petik beberapa hadis di sini, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang mana nilai dia bertaraf hasan. Iaitu ceritanya tuan-tuan, apabila seseorang itu selesai pertanyaan dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir, bagi orang mukmin yang selesai, dia berjaya dalam ujian itu, boleh jawab belaka soalan, maka dia minta lah, wahai malaikat aku nak klik. Dia kata arji'u ila ahli, aku nak klik jumpa ahli keluarga, boleh ke tak? Aku klik ni nak royak bahawa aku berjaya menjawab soalan malaikat. Fa ubashirahum, aku nak bagi tahu khabar gembira ini. Nak royak, sukanya demo ni berjaya dalam ujian soalan malaikat Munkar dan Nakir yang dikenal sebagai fitnatul qabr. Berjaya tu minta nak klik dah, nak royak. Maka dikatakan kepada si mukmin yang berjaya tadi, nam kadaumatil arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya sang pengantin. Rehat sinilah, tak usah klik. Kamu akan diberi cahaya dalam kubur, akan dibukakan 70 hasta kubur kamu, akan rasa luah, selesa. Maka tuan-tuan, dia minta, ni orang mukmin, dia minta nak klik, nak rakyat berita gembira kepada ahli keluarga dia, tapi malaikat kata tak boleh klik, tak boleh klik. Pas lagu mana kalau hak jahat, hak tak berjaya, agak-agak boleh rakyatkan malaikat, jangan goda sementara nak klik. Lagilah tak boleh klik. Moga gagal sahaja jawab soalan malaikat Munkar dan Nakir. Okey, kita belajar kena goda lalu ke? Siapa kau dalam bumi dah? Pas nak klik bila? Pas nak orang dalam kubur ataupun roh ni nak klik bila? Kalaulah dikatakan kepada orang yang mana berjaya, tidurlah kamu, hak gagal dalam ujian fitnatul qabr, soalan malaikat Munkar dan Nakir, apatah lagi, tak ada peluang langsung, tak ada peluang langsung. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang keduanya ialah hampir sama maksud dia. Hadis ni dipetik dalam Musnad Imam Ahmad, yang mana dinilai sebagai hadis yang sahih. Dia kata da'uni
ubashiru ahli. Dia kata lepas dia selesai jawab soalan malaikat Munkar dan Nakir, dia kata biarkan aku balik untuk aku khabarkan berita gembira ini kepada ahli keluargaku. Nak royak, sukanya dia. Maka malaikat kata, uskun, tetaplah kamu di sini. Tak boleh kelik juga. Kemudian dalil yang ketiganya ialah hamba peringkas saja, iaitu Nabi SAW menyebut dalam hadis bahawa sesiapa yang dimasukkan ataupun layak masuk ke dalam syurga, dia di Illiyin itu akan dilayan sebaik-baiknya lah. Semua mereka tak sekelip belaka, melainkan para syuhada, melainkan orang mati syahid. Orang mati syahid ni berasa lagi nak kelip. Hak mukmin hak lain dimuliakan tak sekelip belaka, kerana selesanya mereka di Illiyin. Bapa orang mati syahid nak keliknya kerana mereka kata kami ni nak kelik dan kami nak peras mula, nak peras sekali lagi dan dibunuh sebagai mati syahid pula, kerana besarnya pahala orang mati syahid. Dan yang ketiga, yang terakhirnya tuan-tuan, hadis yang keempat, iaitu orang mati syahid minta nak kelik juga. Khususnya cerita dalam hadisnya ialah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia cerita bahawa Nabi SAW pernah menyebut bahawa ayah dia ni gugur di medan perang Uhud, dan ayah dia bercakap langsung dengan Allah Taala, dan ayah dia minta nak kelik semula ke dunia untuk untuk dapat peluang nak perang sekali lagi. Tapi setara ayah Jabir, Abdullah bin Amr bin Haram itu, walaupun dia dimuliakan sebagai orang mati syahid, Allah Ta'ala tak perkenan permintaan dia. Bahkan Allah Ta'ala tanya nak gapo, tanya dia nak gapo, maka dia minta daripada Allah Ta'ala nak kelik. Orang mati syahid nak kelik pula, maka Allah Ta'ala kata tak boleh dah, kerana telah ditetapkan bahawa annahum la yarji'un, siapa-siapa hak mati dah tak akan kelik ke alam dunia lagi. Jadi tuan-tuan, habislah secara ringkasnya, hamba memecah dia untuk 40 minit saja. Jadi itulah, moga-moga apa yang hamba sebut pada malam ni dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Barangkali kita clear belaka dah, hamba percaya tuan-tuan semua orang ngaji belaka tak ada dah gapo hamba sebut tadi. Tapi barangkali orang tua kita, dah ahli keluarga kita hak lain, hak jauh daripada pengajian ilmu agama, masih ada lagi saki-baki kepercayaan yang hamba sebut ini, maka hendaklah kita berusaha untuk bebaskan diri kita dan keluarga kita daripada kepercayaan hak kita sebut sebagai khurafat ini, khususnya yang berkaitan tentang ruh orang mati. Jadi soalan boleh? Mana letaknya Illiyin dan mana letaknya Sijin? Okey. Soalannya di mana letaknya Illiyin dan di mana letaknya Sijin? Boleh jawab lagi ke? Jadi hamba minta masa sikit dah, kita takut langgar SOP. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala sebut kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi perkataan fujar merujuk pada orang yang derhaka, mereka itu berada di sijjin. Sijin dalam bahasa Arabnya merujuk kepada as-sijin, seperti kita kata penjara lah, penjara. As-sijnu merujuk kepada penjara. Kemudian perkataan perkataan Illiyin disebut dalam surah yang sama, kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Orang yang abrar, orang yang baik-baik ini berada di Illiyin. Perkataan Illiyin dia ambil daripada perkataan al-ulu, iaitu atas ataupun tinggi. Jadi tuan-tuan, persoalannya duk mana dua tempat tu? Persoalannya duk mana? Illiyin, para ulama menyebut bahawa Illiyin berada di alam yang kita kata alam atas langit. Dan Illiyin berada di langit ketujuh lah, di langit ketujuh.
Bahkan sebahagian ruh-ruh yang termasuk dalam illiyin diletakkan dalam syurga, ataupun sebahagian mereka mendapat tempias dah daripada nikmat-nikmat syurga, khususnya para syuhada. Ruh para syuhada yang berada di illiyin itu, ruh mereka duduk dalam rongga burung yang berwarna hijau, dan burung ni terbang dari pokok ke pokok bersia-sia dalam syurga. Jadi mudahnya illiyin itu berada di langit ketujuh dan ia mungkin bersambung dengan syurga. Dan tuan-tuan baca dalam surah An-Najm, firman Allah Ta'ala, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di langit ketujuh ada sidratul muntaha, dan di sampingnya ada jannatul ma'wa, ada syurga ma'wa. Jadi langit ketujuh ni, jadi kita kata semuanya adalah illiyin, tempat-tempat ruh mukmin dimuliakan. Bila kita bagi salam kepada orang dalam kubur, kita lalu ke kubur, kita bagi salam kepada orang kubur tu. Jadi demo tu tahu ke tak kita bagi salam? Tahu. Kita kata assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Waktu kita baca, kita lalu ke kubur, kita baca bagi salam tadi, dan mereka yang berada di illiyin itu akan dihantar ke kubur masing-masing untuk menjawab salam. Derahnya ruh, derah. Jadi cerita derah tak derah tu hamba cerita semula. Jadi nak ayatnya, ruh-ruh yang berada di alam barzakh, apabila kita bagi salam kepada mereka ataupun kita beristighfar untuk mereka, kita doa kepada mereka, mereka tu tahu walaupun mereka berada di illiyin. Merujuk kepada sijjin. Sijjin ialah tempat yang hamba sebut tadi dalam penjara, dan alam barzakh yang merujuk pada sijjin ini tempat untuk ruh-ruh orang jahat diseksa. Duk mana sijjin tu tuan-tuan? Ia duduk berhampiran dengan neraka. Neraka duk mana pula? Jadi bila kita bahas lebih lanjut neraka tu berada di mana, antara pendapat yang hamba rasa paling tepat lah, hamba rasa setakat hamba baca, pendapat yang mengatakan neraka ini ialah berada di dalam dasar bumi. Neraka sudah berada di dalam dasar bumi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir. Allah Ta'ala cerita dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Allah Ta'ala cerita apa yang berlaku di hari kiamat tu, antaranya wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Apabila neraka itu dimarakkan, dinyalakan sebenar-benarnya dengan sebesar apinya neraka dah. Jadi seolah-olah ni neraka belum dinyalakan sepenuhnya. Hari kiamat dimarakkan nyalaan dia. Berbeza dengan syurga, wa idzal jannatu uzlifat, dan syurga yang berada di langit ketujuh itu didekatkan dengan dunia. Dah syurga berada di langit ketujuh, uzlifat, didekatkan. Jadi seolah-olah neraka tu dah ada di bumi, syurga yang berada di langit yang ketujuh itu didekatkan ke dunia. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, yu'ta bi jahannam, akan dibawa neraka. Hari kiamat esok, yu'ta bi jahannam, akan ditarik keluar neraka. Laha sab'una alfazimam, bagi neraka itu ada 70,000 tali pengikat dia. Nak ikat neraka ni, Allah Ta'ala ikat neraka dengan 70,000 tali. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, bersama setiap tali, tali tu ditarik oleh 70,000 malaikat. Tuan-tuan semua nakak ke? Maksudnya tali ada 70,000 malaikat. Kalau ada 70,000 tali, berapa? 7 kali 7 berapa?
sekitar, kalau hamba tak silap lah, tak ada nak kira, 4.9 bilion malaikat hok tarik neraka tubik dari dasar bumi. 4.9 bilion bilangan malaikat yajurrunaha, tarik keluar neraka dari permukaan bumi, daripada dasar bumi ke permukaan. Jadi nak hura abad neraka tu lagu mana pula, pas bumi dak ke hancur dak ke. Iyalah, bumi hancur, tapi hancur itu hanya bahagian permukaan bumi sahaja, tapi dasar bumi masih kekal, kita kata seponga sedia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari kiamat nanti yang berlaku, yang diubahnya ialah pada permukaan bumi saja. Berlaku tabdil, ubah suai langit dan bumi untuk disediakan menjadi padang mahsyar. Bukan kata kiamat gak acur belaka, jadi debu belaka. Dak, bukan lagu itu. Yang hancurnya gunung-gunung yang berada di permukaan bumi saja, disediakan, diratakan permukaan bumi, disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi alam yang baru, iaitu alam mahsyar. Jadi itulah panjang sikit jawapan dia, kerana berkait dengan Illiyin dan Sijjin. Yang penting Illiyin dan Sijjin berada di alam barzakh. Dua-dua itu berada di alam barzakh. Sesara kita sambung semula lah, insya-Allah. Barangkali ada peluang hak lain, kita sambung pula tajuk ini. Ada masih lagi perbincangan hak sepatutnya kita sebut, tapi hamba ringkaskan. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang, apa yang salah daripada kelemahan hamba sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.